Dikala orang Islam menyambut Ramadan, ingin beribadat, dan di waktu juga di dalam keadaan yang umat Islam seluruh dunia sekarang menanggung kesedihan ataupun kedukaan di atas apa yang berlaku di Palestin. Yang berlaku di Palestin itu adalah satu penghinaan kepada orang Islam seluruh dunia. Satu penghinaan kepada agama Islam. Betapa orang-orang yang bukan Islam ini, terutamanya orang Yahudi, begitu giat sekali nak menghina dan memerangi orang-orang Islam. Berlaku pula di negara kita tentang hal yang menghinakan juga. Yang orang Islam akan terasa hina apabila Tuhan mereka, Tuhan saya, Tuhan orang Islam, itu Allah SWT, dituliskan di stokin. Stokin ni untuk kaki. Dan kalimah Allah ini bukan saja di stokin, tidak sepertinya di kaki, di tempat-tempat yang tidak dihormati, yang tidak mengagungkan Tuhan, itu dianggap biadab dan itu dianggap sebagai tidak menghormati. Apatah lagi di stokin. Sepatutnya kita tak perlu nak mengulas panjang sebab semua orang dah tahu kes ni dan kita semua tidak mahu perpanjangkannya, tapi untuk pengajaran kepada orang yang tidak pandai nak menghormati agama lain ini, sepatutnya betul lah yang Dr. Akmal Saleh tu, YB, yang menggesa agar diboikot. Tapi kita semua faham sebelum diboikot, YB ni minta semua lebih 800 cawangan KK Mat itu meletak kain rentang memohon maaf. Jadi apabila kalau KK Mat berbuat sedemikian, mungkin keredaan kes ini akan jadi reda sedikit lah. Tapi nampak gayanya tak ada pun buat macam itu. Saya juga melihat permohonan maaf oleh Datuk Seri KK itu bersama dengan lembaga pengarah rangkaian KK Mat-nya memohon maaf. Dan Datuk tu sendiri pun pengasasnya tu menangislah. Memang kita bersimpati apa yang berlaku dan kesal, dan kita juga tidak seharusnya menyalahkan sepenuhnya kepada KK Mat tentang apa yang berlaku. Mungkin itu betul-betul jika tidak sengaja dan itu memang betul-betul kesilapan. Tetapi kesilapan ini seharusnya mesti dibalas dengan harga yang mahal. Dan kalau boleh KK Mat ni dah tak ada lagi namanya di dalam rangkaian kedai-kedai supermarket. Kalau Datuk KK nak berniaga balik, dia buatlah nama lain, pasaraya lain, dan dia akan menjadi pengajaran. Pengajaran jangan kita mempermainkan agama orang lain. Kes ini bukan sahaja mengguriskan rakyat, Tuan Agong sudah murka dan Tengku Mahkota Johor pun sudah marah. Kenapa apabila kes yang melibatkan peniaga-peniaga Cina terutamanya mendapat respon yang cepat daripada DAP dan MCA pun begitu juga, yang meminta agar Akmal tidak memboikot, dan juga Anthony Loke yang berjumpa dengan Zahid Hamidi dan juga Ketua Menteri Melaka Rauf Yusof agar memahami apa yang terjadi kepada KK Mat, dan dia menjurus kepada agar hal ni tidak diperbesarkan dan menarik balik apa yang dikatakan atau diperjuangkan oleh Dr. Akmal, Ketua Pemuda. UMNO sudah lama tidak mendapat aura seperti mana Ketua Pemuda sekarang, yang sebelum ini di dalam pemerintahan Barisan Nasional UMNO sekalipun, pemuda UMNO ni sentiasa ke depan dan sentiasa melawan arus dan memperjuangkan apa-apa yang mereka fikir yang tidak menguntungkan agama dan bangsa Melayu. Itu adalah tradisi pemuda UMNO dan tahniahlah pemuda UMNO, dan sekarang tradisi itu nampaknya akan kembali, dan itulah kekuatan pemuda dan itulah juga yang orang Melayu nak. Dr. Akmal sebenarnya tidak berseorangan dalam memperjuangkan apa yang dipercayainya. Seorang ahli majlis tertinggi UMNO iaitu Datuk Seri Dr. Surveyor SR Mat Alwi Cik Ahmad yang dulunya YB Kuk Lanas, tapi dia tak bertandinglah dalam pilihan raya negeri lepas.
Dia juga menyokong apa yang dikatakan oleh Akmal bagaimana yang divideokan ni. Dan saya juga nak nasihatkan kepada pemimpin-pemimpin seperti Nga Komeng, Sius Agong MCA, siapa lagi, ahli Parlimen DAP daripada Sarawak. Jangan cuba-cuba nak play down the issue lah. Sepatutnya you all yang pergi nasihat KK Mat supaya jangan buat kerja macam ni. Bukan nasihat Dr. Akmal supaya jangan boykot. Sebenarnya perbuatan boykot ni is the least thing, benda paling ringan yang orang Islam boleh buat. Dalam isu kalimah Allah ni orang Islam boleh bergadai nyawa. Dalam isu kalimah Allah ni boleh jadi benda lebih besar, lebih berat. Sebab kalimah Allah ni kita percaya kepada Allah. Qalu rabbuna Allah. So Nga Komeng or whoever the leader, jangan cuba nak play down the issue. Tosan nasihat kami lah dalam hal itu. This is mengenai kalimah Allah. Dan saya nak beritahu juga, ada peristiwa dalam Islam, seorang wanita Islam cuba dibuka tudungnya selepas peperangan Khandaq oleh kaum Bani An-Nadir di Madinah. Itu apa Rasulullah buat? Turun ayat Quran supaya kita perangi orang Bani An-Nadir, dan akhirnya orang Nadir ini diperangi dan semua lelakinya dibunuh, perempuan, kanak-kanak ditawan dan mereka dihalau dari bumi Madinah. Kenapa? Kerana buka tudung wanita Islam. Nak ceritanya soal maruah dalam Islam ini adalah nombor satu. Ini bukan soal maruah lagi. Ini soal Allah, the God, the Creator yang maha tinggi. So please, Nga, Ko, Meng or whoever of that names, please tolong hati-hati lah nak bercakap. Terima kasih. Saya juga teringat kisah daripada Khalifah Islam itu. Ada yang mengatakan Khalifah Islam ini adalah Khalifah yang paling lemah di Khalifah Abbasiyah, iaitu Al-Muqtasim. Tapi di dalam kelemahannya itu ada satu cerita yang menarik. Tentera Rom itu Nasrani dan juga Yahudi telah membuat zalim kepada orang Islam. Ada yang dicungkil mata, dibuat sesuka hati di dalam wilayah kekuasaan mereka. Jadi ada seorang perempuan ini, dia pun tanya, di mana Al-Muqtasim, di mana Al-Muqtasim, di mana Al-Muqtasim. Dia berteriak dan teriakannya itu didengari oleh seorang tua. Apabila orang tua itu pergi ke Baghdad, dia pun mengkhabarkan kepada Al-Muqtasim, dan ketika dia menceritakan tu, Al-Muqtasim siap geram, marah, macam merah mukanya. Lepas itu dia mempersiapkan tenteranya dan bertanyakan kepada penasihatnya di tempat mana yang paling kuat tentera Rom ini. Dan dia beritahulah kota mana yang paling kuat, di situ dia nak serang. Dan Al-Muqtasim berkatakan, ibu Al-Muqtasim akan datang. Dikatakan 90,000 tentera Rom telah meninggal dunia dan kota tu hancur. Tak ingat dah apa nama kota tu, tapi kota yang tidak pernah diserang oleh orang Islam, oleh kerajaan Islam, tu kota tu dia serang kota tu. Ini menunjukkan bahawa maruah orang Islam jangan dipermain-mainkan. Jangan dipermain-mainkan. Jangan mempermainkan Islam. Tutuplah KK Mat. Berniagalah, keluarlah dengan nama pasal lain sebagai pengajaran.